pelbagai serangan cuba dimanipulasi. Akan ku cekal azam kuat di hati. Lawan tetap lawan dalam pertempuran. Walau ku di bawah tetap diperjuangkan. Segala keringat atas nama kebenaran. Keris yang dicium tu yang aku hunuskan. Biarpun pelbagai tipu daya diwayangkan, dilayangkan dan kebenaran diganyam. Bagus. Hiya! Minggu ini istimewa sedikit. Kerana kami akan bertemu dengan seorang mahaguru yang hebat dan handal. Dan akan belajar menggunakan keris pada hari yang pertama pembelajaran. Keris? Biar benar ni, Ama. Mestilah benar. Ini kan rancangan combat. Rancangan seni bertahankan diri yang hebat. Jadi teruskan bersama kami dalam Combat. Aksi hebat, ilmu dapat. Ama, Faz difahamkan yang silat Melayu Keris Lok 9 ni dia berasal daripada Brunei semenjak daripada kurun ke-18 lagi. Dan apa yang Amat tahu pula, guru yang mengajar persilatan ini juga dikenali sebagai Pendeta Mahaguru Profesor Dr. Azlan Ghani yang mempunyai susu galur keturunan Kesultanan Melayu Brunei. Ama, silat ni juga kan ada satu pergerakan yang silat lain tak ada. Apa tu, Pak? Dia ada satu senaman yang digunakan dalam silat ni yang dinamakan senaman tua. Senaman tua? Maksudnya orang muda-muda macam kita tak boleh buat lah. Itu kita kena tengok kejap lagi. Okey. Ama, Ya, boleh ke orang amatu macam kita ni belajar silat ni? kenapa pula? Sebab kan, Faz dengar kan, ada orang kata kalau kita nak belajar silat Melayu Keris Lok 9 ni, kita kena ada 10 tahun pengalaman dalam ilmu persilatan. Kita tak ada. 10 tahun? Macam ni, Tak apa macam ni. Kita naik atas, kita cuba nasib kita. Mana tahu Mahaguru nak ajar kita? Kan? Betul tak? Jom. Bersama itu sebab panggil. Kesalahan. Assalamualaikum, Pendeta. Bang, Waalaikumsalam. Ya. Pendeta. Ya. Apa dia? Nama saya Fazlina. Fazlina. Ini Amar. Aman. Okey. Kami datang daripada rancangan combat. Okey. Jadi kami datang sini nak belajar mengenai silat Melayu Keris Lok 9 ni. Jadi boleh tak cikgu nak tolong ajar kami? Tapi Pendeta, mengikut pengetahuan kami, sesiapa yang tiada pengalaman 10 tahun dan ke atas tak boleh belajar seni silat ni. Betul ke, Pendeta? Betul dan benar. Tapi sekarang ni dia tu dah tahu je lah. Dah tahu je dan kami cuba nak kenalkan lagi kepada yang baru-baru nak kenalkan silat, terutama Melayu, tentang adat dan adat Melayu. Macam mana Pendeta kami boleh mula sekarang? Ada baju ke? Ada bawa baju. Bawa baju? Ada. Kalau ada, jom. Tak ada masalah. Kita tukar dulu, Jom, Mama. Jom. Asalnya daripada istana. Yang mana saya dapat inspirasi daripada ayah saya lah. Daripada orang istana. Akhirnya dia dibuka kepada umum. Asalnya dulu dia hanya silat Melayu. Setelah nak didaftarkan, jadi saya ambil tulis arwah ayah saya dan saya buka dan saya bilang dia 9 lok. Itu asal nama silat Melayu Keris Lok 9 Malaysia. Pendeta, apakah yang membezakan seni persilatan ini dengan seni silat yang lain?
Tak ada beza sangat, hanya lebih pada silat ni adalah bentuk perang. Dia ilmu perang. Jadi semua senjata-senjata adalah senjata ataupun genggam tu senjata yang nak membunuh. Jadi soal yang silat lain, silat ini sebenarnya mungkin ada perbezaan, tapi matlamat tetap sama. Pergerakan itu dia bercerita, dia ada falsafah. Jadi itulah nak hidupkan permainan silat Melayu itu sendiri. Jadi sebab itu dia ada 9 sembah yang pertama, sembah yang kedua. Dia ada cerita-cerita dia. Silat keris Melayu Lok 9 sangat unik kerana pengasasnya telah mencipta senaman yang bersesuaian dengan silat ini dan dikenali sebagai senaman Melayu tua. Nampaknya cara senaman tua ni macam tai chi lah. Pergerakannya perlahan dan memerlukan cara pernafasan yang betul. Bukan macam orang tu. Gerakan ni nampak mudah. Tapi susah tau nak buat. Lebih-lebih lagi kalau badan kita ni tak fleksibel. Sakit tau. Walau tak saat ini aku takkan berhenti menyusun langkah dengan penuh terperinci. Berbagai serangan cuba dimanipulasi. Okey, Pelita Fas nak tanya, kenapa senaman tua tu dinamakan senaman tua? Dia sebenarnya nama penuh dia Senaman Melayu Tua. Macam senaman Melayu tua itu adalah betul. Jadi setiap gerak tu ada betul. Ada rasa. Sebab ada rasa. Tersusun pencari gerun, libas melangkau lembah merentas gurun. Kehidupan tak sekadar mengisi masa, perjuangan untuk wira berhati wajah. Berketat genggaman, lawan tetap lawan, sehingga tanganku mencengkam menyentap awan. Langkah terus ke depan, patah pendek kau no, selagi si zalim di depan belum tersungkur. Berketat genggaman, lawan tetap lawan, sehingga tanganku mencengkam menyentap awan. Langkah terus ke depan, patah pendek kau no, selagi si zalim di depan belum tersungkur. Lawan, tetap lawan, tetap lawan, lawan tetap lawan, lawan tetap
diperjuangkan walau dibekakkan oleh puak yang sentiasa bagi kekangan. Jadi dengarkan halilintar berdentu dan dijuang berdenyut dan berdegup, tak melembut terus merebut peluang, mampu merobek ruang. Takkan boleh bertenang bila ku datang menentang. Kemenangan terbayang, ada cahaya harapan. Ku mengunci sasaran, tak gentar dengan cabaran. Ku sabarkan segala nafsu buas, ku dikurung ditindas, mengaum untuk bebas. Ku bersumpah ku balas, lawan tetap lawan, balas tentera. Ku marahkan, ku marahkan. Ketat genggaman, Lawan tetap lawan, sehingga tanganku mencengkam menyentap awan. Akan terus ke depan. tak pendek kau dong. Yang pertama sekali, dia boleh mencegah. Mencegah, dia boleh mencegah penyakit. Bagi orang yang kadang-kadang dia boleh juga memulih penyakit. Dan kebiasaan ini yang telah kami temui, mereka yang ada mengalami masalah jantung, kemudian asma, kami ada sakit pinggang yang panjang 25 tahun, kami ada juga yang kencing manis atau diabetes, juga kami ada yang leukemia. Itu adalah satu-satunya yang menjadi hingga sekarang jadi kenangan saya lah. Leukemia, kemudian lumpuh. Lumpuh pun ada bila seseorang tu dia mengalami lumpuh, kena stroke, so dia lumpuh. Dan hingga sekarang ni senaman Melayu ni mendapat tempat di luar negara, seperti di Belanda, yang ada berhubung terus dengan kerajaan negeri Belanda. Selain daripada senaman ini juga berada di bawah Kementerian Kesihatan. Jadi kalau dikatakan Melayu ni, senaman Melayu ni, dia hanya bukan senaman. Dia hanya bukan senaman, tapi dia juga boleh terlibat dengan bela diri. Dan kalau terfokus betul, dia boleh lepas kepada bersukan. So, boleh jadi seorang atlet yang cemerlang. Jadi telah buat senaman. Apa pula pandangan tentang senaman Melayu? Seperti yang peneliti katakan, saya nampak untuk senaman Melayu ni fokus, dan dengan tempat yang difokuskan tu, saya rasa badan saya tak ada rasa stres, tak rasa tekanan. Dengan senyuman saya rasa. Ini cara orang Melayu. Kalau ikut normal ni kan, selepas senaman sebenarnya sepatutnya selepas aktiviti tekanan darah dia akan meningkat, denyutan jantung akan meningkat menjadi 90/100 ataupun menjadi terkira 100 lebih. Tapi di sini memang mengejutkan lah, jadi normal 66, 70, ada yang 50 lebih. Itu macam umur berapa kalau dah macam tu umur bagus? Sebenarnya ikut umur 20 lebih, 30 ke bawah untuk yang aktif sepatutnya. Dan sebenarnya bacaan-bacaan atlet pun atlet yang profesional dah mencapai tahap macam tu. Okey, kadang-kadang kita kunci tak perlu tangan. Lihat. Tolak. Tekan. Angkat. Gunakan kaki. Silat ni antara yang abang belajar lah kan. Dia penting pada adab dan adat. Bagi silat Melayu, penghujung dia antara perjalanannya adalah pendekar pandai akal. Sebagaimana kita dalam hidup, kena pandai akal nak mengatur hidup kita. Jadi untuk itu kita perlu tenang. Teman-teman yang diajar oleh senaman tua ni, senyum, tenang. Itu kunci dia lah. Jadi penting dia dalam hidup kita, apa pun yang berlaku, kita kena senyum dan tenang. Keistimewaannya bukanlah terletak pada tepisannya, tumbukannya ataupun tendangannya. Itu hanya luaran. Itu bela diri. Tapi yang yang harus kita sampaikan kepada generasi kita ni, generasi muda khususnya, adalah falsafah persilatan itu sendiri. Yang mana ia lebih menekankan bukan hanya aspek pembentukan zahir sahaja, tapi pembentukan rohani seseorang insan untuk menjadi insan yang berguna. Sama juga dia datang
Dia menyusahkan, dia pukul, dia naik, dia pusing, dia mengambil. Okey. 1 ataupun saya pun tolak. 2 ataupun saya pusing. 3. Okey, selanjutnya pula adalah tekan saja. Dia gerak, dia kena. Walau tak saat ini aku takkan berhenti menyusun langkah dengan penuh terperinci. Berbagai serangan cuba dimanipulasi, akan ku cekal azam kuat di hati. Lawan tetap lawan dalam pertempuran, walau ku di bawah tetap diperjuangkan. Segala keringat atas nama kebenaran, keris yang dicium tu yang aku hunuskan. Biarpun pelbagai tipu daya diwayangkan, dilayangkan dan kebenaran diganyang, hanya yang lembik boleh tertipu. Aksi yang akan kita saksikan selepas ini sangat berbahaya tau. Kami berdua ni baru berlatih, jadi kami tak boleh nak melakukan aksi ni kerana pengamal yang telah mengalami latihan yang berterusan saja yang boleh melakukan aktiviti ni. Kalau boleh, jangan tiru aksi ini di rumah atau di mana-mana kerana ia sangat berbahaya. Tegakkan badan, panahkan. Lancar. Di depan sana ada beberapa senjata Melayu. Dia punya Melayu ni kerana dia ada identiti dia yang tersendiri. Pertama sekali dia ulu. Ulu dia ni, ini adalah ulu Jawa Demam. Dan ini pula adalah penjongkok. Ini pun sampir. Sampir ni mengenalkan seseorang tu asal dia dari mana. Kita ni muka ulu yang keluar. Menarik caranya. Iya. Kita tak boleh mengangkat dia. Buka kerana ambuk dia akan masuk dalam hidung, membahaya pada diri sendiri kerana mata keris ni dia ada bisa. Cara dia pegang nak betul, pegang betul, pegang di dapur dia, dan yang menolak keris ini adalah sebelah sini. Dia tikam di sini jarak dan dia akan rodok dia masuk lagi sedikit dalam badan. Aduh, kan? Dah masuk lagi. Kadang makan dia kenyang. Banyak yang memang kita tahu dalam pasal keris ni. Terima kasihlah pendeta sebab bagi tahu. Yang saya cerita pun ini pun hanya sikit. Dia kalau nak tahu dia perlulah sesuatu, dia juga menuntut ilmu keris. Bukan saja dia melihat, tapi kalau boleh dia amal dan tahu cara nak mengeluarkan keris. Kerana keris dia tidak dicabut, dia keluar dengan sendiri. Tidak dicabut, dia
nak semana, lihat di mana dia jual, pada gosok. Guru kamar pun masuk, alih, pecah tabak 3 dan diambil leher dan terus masuk leher. Okey, masuk. Terus mengambil mata dan dia tikam. Okey. Mengalih, mengambil dan dia potong lagi sekali, mengangkat dan dia tikam. Potong, kalau dia potong, terus dia makan tengkuk. Dan lagi sekali dia begitu. Nampaknya Amar hajat kita nak menggunakan keris ketika membuat latihan tidak dapat dilakukan kerana Maha Guru kata hanya mereka yang mempunyai pengalaman 10 tahun saja yang boleh melakukannya. Pergerakan silat ini agak berbeza dengan seni mempertahankan diri yang lain kerana pergerakannya tidak pantas tetapi berkesan. Yang pentingnya di sini adalah pergerakannya mantap. Sebab itulah hanya mereka yang mempunyai golongan yang berumur dan golongan wanita yang suka untuk mempelajari seni silat ni kerana ia tidak mengeluarkan banyak tenaga dan teknik serangan yang betul. Nampaknya episod Combat sampai di sini sajalah. Terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Azlan Gani kerana mengajar kami. Jadi teruskan bersama kami di waktu yang sama minggu hadapan dalam Combat. Aksi hebat, ilmu dapat.